Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau taman anda, yang berbahagia tuan-tuan imam, especially untuk imam muda kita malam ini, tuan-tuan Bilal, especially untuk Bilal kita malam ini, dengan begitu lancar sekali, alhamdulillah. Para alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah malam ini dengan izin Allah Ta'ala diketemukannya kita setelah berapa lama kita tak bertemu. Banyak perkara-perkara yang telah berlaku selama dalam masa ketiadaan kita masing-masing. Saya tak ada di sini, tuan-tuan tak ada di pandangan saya. Saya pun banyak mengalami perkara-perkara yang berlaku dalam hidup saya ni. Yang pertama sekali, dada saya dah dibelah. Tahu ke dia meh? I have already gone bypass operation, you know. Last year, Ramadan, bukan Ramadan, lepas Syawal yang sudah lepas Haji Raya 20/8 saya pergi hajian dan di sana dibelah dada, ditengok isinya. Tahun ni sudah ada 3 highway baru dalam diri saya ni, dalam badan saya ni. Mudah-mudahan highway itu akan dapat digunakan terus sampai tak tahulah, sampai dipanggil di Tuhan lah. Itu yang berlaku pada diri saya. Pada tuan-tuan dan perempuan banyak juga lah yang berlaku, saya pun tak tahu jadi begitulah. Sehingga kita ditemukan oleh Allah nanti di satu tempat perhimpunan yang dipanggil Padang Mahsyar. Besok akan diketemukan Allah Ta'ala. Everybody will be there. Saya, tuan-tuan, perempuan semua akan ada di sana. Benjamin Netanyahu ada di situ besok. Kenal kan? Ariel Sharon ada di situ besok. Lagi Simon Perez, yang action-action, yang rangi-rangi, yang garang-garang, semua akan berada di sana besok. Termasuk kita pun akan berada di sana. Jadi syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana malam ni dikumpulkannya kita ni semula dalam majlis ilmu, majlis tazkirah, majlis ingat memperingat seperti mana yang firman Allah Taala, wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kata Allah. Berilah peringatan, sesungguhnya memberi peringatan itu adalah sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan malam ni saya dapat memberi peringatan pada diri saya dan juga kepada tuan-tuan dan perempuan agar dapat faedah perjumpaan kita pada malam ini. Lebih-lebih lagi kita berada di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh keberkatan, bulan yang Allah nak bantu kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebab itu di hujung ayat perintah puasa itu apa hujungnya? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah hendak kita ni jadi orang yang bertakwa. Tuan-tuan hendak diri masing-masing menjadi orang yang takwa? Tak ada orang ke ni? Hendak kita hendak jadi orang yang bertakwa? Hendak. Buat apa? Dah tadi hendak. Nak buat apa jadi orang yang bertakwa? Tu imam ni buat apa? Nak ke tak? Hendak. Buat apa? Tuan-tuan dan puan-puan,
Orang-orang yang Allah janji keselamatannya di dunia dan di akhirat, paling koman, paling kudi, paling corot, paling terkebawah, paling rendah, mesti memiliki sifat takwa. Di bawah dari takwa tiada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ndak jaminan, mesti bertakwa. Tadi itu imam dah bacakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Ini satu bentuk jaminan dari Allah lah. Maksudnya apa? Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan cari jalan keluar kepada dia daripada sebab segala masalah dia. Dia dapat jalan keluar daripada masalah dia. Apa saja masalah, Allah akan selesaikan masalah dia. Allah will solve his problems, whatever his problems are. Allah yang selesaikan. Ndak kita nak. Kalau ndak, jadilah orang yang bertakwa. Apa saja masalah, Allah yang selesaikan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah bagi dia rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datang. Ada aja Tuhan bagi rezeki. Syaratnya kita bertakwa, ya. Kadang-kadang tak payah takwa, kita lalui lorong-lorong takwa tu pun ada rezeki bagi Tuhan. Bukan takwa pun, kita hanya melalui lorong-lorong takwa. Macam malam ni, kita semayang ramai-ramai, ya, kita berzikir ramai-ramai, itu lorong takwa tu. Kita baca Quran dan sebagainya. Ada tak rezeki agaknya Tuhan bagi? Ada ke tak ada? Agak lepas ini ada tak rezeki lah? Rasanya ada, rasa je lah. Ya. Saya pun begitu juga, datang untuk bagi tazkirah, ya. Tadi puasa, pergi ziarah kawan dan sebagainya. InsyaAllah Tuhan bagi rezeki dari sumber yang kita tak tahu. Paling kurangnya rasanya lepas ini kan ada envelope kan. Ada ke tak ada? Entahlah, tak tahu mana benda hari ini tadi. Ada ke tak? Rasanya ada lah, rasa je lah. Ini jaminan dari Allah Ta'ala, bukan nak melawak ada ni, ya. Dan sebenarnya inilah dia jaminan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah sayangkan kita. Itu sebab diberinya kita berbagai-bagai latihan supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Disuruhnya kita semayang banyak-banyak. Di bulan ini je, bulan lain ni kan kaji benar, lepas itu nak sembahyang tarawih, tak ada. Nak sembahyang tarawih bulan mana? Bulan ini je. Dah malam 1 Syawal tu tak ada lagi tarawih. Supaya apa? Supaya kita banyak sembahyang kita. Orang yang banyak sembahyang, apa dapat? Apa dapat orang yang banyak sembahyang? Apa Allah janji bagi orang yang sembahyang? Innas salata tanha lagi anil fahsya'i wal munkar, kata Allah. Sesungguhnya orang yang semayang itu ataupun semayang itu, sesungguhnya semayang itu mencegah seseorang itu daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Siapa semayang, Allah janji tak ada buat maksiat lagi. Orang semayang tak ada ngambil nombor ekor lagi. Orang semayang tak ada main judi lagi. Orang semayang tak ada minum arak lagi. Orang semayang tak ada nyemur kain ketang dada lagi. Tahu kita main apa nyemur kain ketang dada? Kalau betul-betul dia semayang lah. Orang semayang tak ada lagi berjudi. Orang semayang tak ada nengkin suami lagi. Cakap dengan suami tu lembut aja. Itu kalau dia semayang. Tapi ada tak dalam realiti kehidupan orang semayang juga, ngumpat orang juga? Ada ke tak ada? Ada. Why is this happening? Sedangkan Allah sudah janji orang semayang tidak lagi melakukan fahsya dan munkar. Tapi ada juga berlaku. Semayang juga, ambil nombor ekor juga. Semayang juga, rasuah juga. Semayang juga. Apa lagi? Nipu orang juga. Semayang juga, zalim juga. Mengapa? Yang sebenarnya dia tak semayang. Marah. Sudah dia menyolang mati tengok saya, nampak? Dia datang sekali-sekali, tak mana tahu sekali datang pun kata orang ni katanya. Itu realiti sebenarnya. Dia tak semayang. Yang dia buatnya itu hanya tunduk dan bangkit sahaja. Kerana tuan-tuan dan puan-puan,
Semayang ini ada orang yang semayang tapi tak reti. Dia tak tahu membezakan yang mana membatalkan semayang, yang mana semayang diterima, tak tahu. Dia jahil. Sebab itu semayang tu ada 5 peringkat. Yang pertama, semayang orang-orang jahil. Yang kedua, semayang orang-orang lalai. Yang tiga, semayang antara ingat dengan lupa. Yang keempat, semayang orang-orang yang khusyuk. Yang kelima, semayang rasul-rasul dan nabi-nabi. Kita semayang yang mana? Semayang yang jahil ni, ada tak orang semayang tapi jahil? Ada ke tak? Sini tak ada lah, tempat lain. Sini tak ada, except surau taman anda. Tempat lain ramai benar jahilnya. Kadang-kadang takbiratul ihram udah batal semayangnya. Ada tak orang takbir rukuk ini? Tahu ni? Allahu Akbar. Ada ke tak? Batal ke tak kalau begitu? Yang Allah. Ada ke tak ada? Ada. Sana tak ada lah. Tak nampak orang pun yang sana ni. Pasal apa? Dia mendalam telkung tak nampak. Tapi depan ni nampak dari belakang. Tak percaya esok ambil kotak, ambil pen, duduk belakang. Cek. Takbiratul ihramnya. Ada yang ngangguk Allahu Akbar. Ada yang baru bergerak Allahu Akbar. Ada ke tak? Itu baru gerak-geri aja. Belum kita ambil kira bacaannya. Kadang-kadang Allahu Akbar katanya. Ya, betul tadi imam Allahu Akbar. Kalau tu imam tadi lah Allahu Akbar, betul? Enggak orang ikut tak? Kalau kalian tahu dia tak nak ikut lah. Kadang-kadang Allahu Akbar katanya. Action pun benar tu. Allahu Akbar. Alif kaf di atas akil, dia alif kaf di atas aik. Ya, ini sembahyang orang jahil. Kadang-kadang Fatihahnya, kadang-kadang geraknya, iktidalnya Sami Allahu liman hamidah kata tangan. Ada tak apa itu? Sini tak ada lah. Jangan nyolak mati dengan saya ya. Tak ada. Ini sembahyang orang jahil. Kadang-kadang bacaannya tak betul. Kadang-kadang gerak-gerinya membatalkan sembahyang. Kadang-kadang rokoknya tu apa? Ada spring tu. Sami Allah liman hamidah. Subhanallah azim bihamdi. Ada tak apa itu? Subhanallah azim bihamdi. Subhanallah azim bihamdi. Subhanallah azim bihamdi. Batal ke tak tu? Batal ke tak? Kali lagi, batal ke tak? Ngapa batal? Ngapa batal? 3 gerak berturut-turut batal lah tu, ikut mazhab Syafi'i ya. 3 gerak berturut-turut batal lah tu. Kadang-kadang dia tak sedar tu. Kadang-kadang dia pandai cakap Arab. Dia nak menghayati sembayangan itu. Walahum azabun alim. Betul ya. Udah gerak 3 kali juga. Ini yang berlaku yang dia tak sedar. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, kalau ada ustaz-ustaz ke ustazah-ustazah ke ngajar bab sembahyang, jangan jebik aja bibir tu. Jangan juih aja bibir tu. Ustaz tu tak ada lain nak ngajar mayang. Orang dah jenuh mayang, dia ngajar mayang juga. Jangan kopi tu, kerana kadang-kadang kita tak tahu. Benda-benda yang diajar ustaz sedang kita lakukan kesalahan-kesalahan itu. Jadi kita kena ambil perhatian betul, prihatin dalam bab-bab yang apa ini. Kerana sembahyang tu merupakan apa? Tiang agama. Soalan yang pertama yang akan ditanya oleh malaikat besok selepas iman ialah sembahyang, tahu? Tapi yang tanya mula-mula iman lah. Masuk aja dalam kubur, datang 2 orang malaikat namanya apa? Munkar dan Nakir. Dia pun tanya dalam kubur tu, "Man rabbuka?" Itu mula-mula, itu iman dulu ya. Siapa Tuhan kamu? Kata. Tiba-tiba tak boleh jawab macam. Entah hidup lah teman tahu macam. Apa macam? Tom dibaginya tahu 70 hasta terbenam ke bumi. Itu kalau dia tak erti nak jawab, kalau tak betul jawabnya. 70 hasta terbenam ke bumi. Lepas tu tanya Nabi, "Wa man nabiyuka?" Nyong orang ngerti kata apa? Bagi lagi. Ya. Tanya lagi, "Wa ma imamuka?" Ya. Dia ingat imam tu imam lah, dia kena nama tapi nama pun tak. Ya. Dia pun sebut imami tapi namanya. Hafiz. Imami Hafiz kata. Mana betul kata. Itu bukan imam sembahyang kata. Dia bagi lagi 70 hasta lagi terbenam ke bumi. Ya. Tanya lagi, "Wa ma qiblatuka?" Dia tak pernah sembahyang. Mana tahu apa kiblat? Ya. Apa jawabnya?
I'm sorry, I do not know the answer. Tom bagi lagi. Itu bab iman. Soalan bab iman ni dah bocor tahu. Tahu ke bocor? Sudah semua orang tahu. Kalau SPM dah soalan bocor apa macam? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau SPM soalan bocor apa macam? Belaka lah dah. Tapi yang nak menjawab di kubur esok bukan otak kita, bukan boleh dihafal-hafal. Jadi tak payahlah nulis beraya benar soal marrab buka jawab Allahu Rabbi tulis ya. Tak payah, kerana yang nak menjawab esok bukan otak kita. Yang nak menjawabnya esok adalah amalan kita. Udah lepas iman tu, kalau boleh jawab semua, udah boleh jawab semua, apa kata malaikat? Tidurlah kamu di dalam kubur kamu ini laksana seorang mempelai. Ingat ke masa jadi mempelai tu? Ya Allah, dia tak ingat jadi mempelai. Do you remember on your first wedding night? Lene ke tak lene tidur? Dia dah kahwin belum? Belum? Budak? Belum tak boleh jawab lah. Yang ni nak. On your first wedding night, lene ke tak lene tidur? Ya Allah, tak erti, tak ingat ke? Lene ke tak lene tidur? Kalau lene, bingung jawabnya. Orang sedar-sedar dah siang aja. Begitulah dalam kubur tu, dia tak ada apa, dia tak ada apa. Selalu sibuk dengan nikmat-nikmat kubur. Kubur tu nikmat tau. Dalam kubur tu ada segala-galanya. Jadi sebab orang mati di jalan Allah tu jangan kamu katakan mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, kata Allah. Jangan kamu katakan orang-orang yang mati di jalan Allah itu sebagai mati. Itu orang Palestin tu yang mati berjuang, Hamas tu berjuang dengan Israel tu, itu bukan mati tu. Bal ahya'un walakin la tash'urun, kata Allah ya. Bahkan mereka itu hidup, di sisi Allah hidup, cuma kamu tidak menyedarinya. Sebab itu mereka tu di antara Brigade Al-Qassam tu, dia mesti hafal Quran. Kalau jenis sembahyang celon-celam ni tak dapat, tak masuk. Dia mesti sungguh-sungguh menjadi tentera-tentera yang menjalankan perintah Allah zahir dan batinnya. Kalau mati betul-betul, mereka tu syahid dunia dan akhirat. Itulah dia orang yang boleh jawab nanti. Tidurlah kamu dalam kubur ini laksana seorang mempelai. Tapi kalau tak terjawab apa macam? Tak tanya pun bab sembahyang, tak tanya pun. Jadi bila ditanya bab sembahyang, ada 3 syarat sembahyang nak terima. Yang pertama, sembahyang itu mesti betul. Bacaannya betul, gerak-gerinya betul ya. Niatnya betul, semua betul. Yang kedua, cukup. Umur kita dah 70, cukup ke tak? Berapa kali kita sembahyang? Ada tak tinggal sembahyang? Kalau tinggal sembahyang satu waktu, masuk neraka 40 tahun. One more time, kau tertidur aku ni tahu kan? Ada yang ngangguk sengguk-sengguk je. Dengar saya lagi. Siapa tinggal sembahyang fardu, kalau satu waktu tinggal dengan sengaja, masuk neraka for how many years? 40 tahun masuk neraka. Ini bukan 40 tahun dunia, 40 tahun akhirat. Kalau 40 tahun akhirat, berapa tahun dunia? Ya Allah, kamera tu matematik dapat berapa? Berapa tahun? Berapa tahun dunia kalau 40 tahun akhirat? 40 kali 1000 kali 365 tahun. Ngapa 1000 tu benda datang? Sehari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Sehari di akhirat, yaumin kana miqdaruh alfasanatim mimma ta'udun, kata Allah. Ada ke pernah dengar ayat ni? Kalau tak ada, dia minta tak pernah main subuh ke Jumaat tu. Ada nak dengar ayat ni? Surah apa? Surah Sajadah pada hari yang ikut perkiraan kamu, ialah satu hari tadi 1000 tahun ikut perkiraan dunia kamu. Satu hari 1000 tahun. Satu hari akhirat bersama dengan 1000 tahun dunia. Kalau 40 tahun akhirat,
40 kali 1000, 40,000 kali 365. 365 mana datang? Mana datang 365? 365 hari dalam setahun. Kira berapa? 40 kali 1000 kali 365. Berapa? Udah tak tahu ngira. Cari kalkulator kira berapa? Tak tahu, baiklah saya jawab. 14,600,000 tahun. Itu satu waktu tu tahu. Nampak? Saya seorang je pandai. Yang lain semua tak pandai. Ngapa? Ngapa? Saya dah kira siap-siap di rumah. Okay. Itu dah. Tajuk ini entah berapa ratus kali dah saya ceramah kan. Tuan-tuan baru dengar malam ni. Tempat-tempat lain dah beratus kali dah ceramah tu. Tempat ini lah. Bukan satu tempat tu 100 kali tu sampai siul dengar pun. Ini dah. Berapa tadi? 14,600,000 tahun. Itu kalau satu waktu. Kalau 5 waktu berapa? Kali 5. Kalau seminggu berapa? Kali lagi 7. Kalau sebulan kali lagi 30. Kalau umur 60 belum mayang lagi sekali pun belum macam. Dia terus dapat jadi direct member of hell without any application. You don't have to apply. Terus dia masuk. Sama tak angkat tangan? Ini semayang penting sebab semayang tu jadi tiang agama. Di bulan Ramadan Allah perintahkan kita supaya mendirikan banyak semayang. Semalam kejap ni 11 rakaat. Kalau sebulan berapa? 330 rakaat. Sikit ke banyak tu? Dalam sembahyang tu ada wirid, ada zikir, ada tahlil, ada tahmid, ada takbir, ada apa lagi? Ada selawat, ada istighfar dan sebagainya. Semua ada. Wirid ada, zikir-zikir semua ada dalam sembahyang tu. Zikir tu banyak pula tu. Ada tasbih. Tasbih tu nak? Tasbih tu nak? Tasbih tu kan? Apa dia? Tasbih tu apa? Ya Allah. Sekali lagi. Tasbih tu apa? Subhanallah, itu namanya tasbih. Ada tahmid. Tahmid apa? Alhamdulillah, itu namanya tahmid. Ada takbir. Takbir tu apa? Kalau tak tahu takbir. Tak tahu. Sekali lagi. Takbir. Allah. Kalau itu pun tak tahu aja melampau benar pun. Itu dia banyak zikir. Dan Allah suruh zikir banyak-banyak tu. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Kata Allah Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu, zikirlah kamu, sebutlah kamu akan Allah dengan sebutan yang banyak-banyak. Jangan sikit-sikit banyak-banyak. Itu biar berzikir je. Jangan apa. Dah lepas ni kan zikir je. Balik rumah kan zikir je. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan kerja lain suruh banyak-banyak. Ini dia. Allah sayangkan kita. Allah hendakkan kita tu masuk syurga. Allah tak hendak kita masuk neraka. Jadi itu dia baginya kita banyak semayang. Malam ni tajuk semayang saja senang. Kalau tajuk kenegaraan kan ada yang pensan pula tu sama. Kita tajuk semayang je. Biar it applies to everybody. Semua orang terlibat sebab semayang ni. Itu semayang pertama. Semayang apa? Semayang orang yang jahil. Itu semayang orang yang jahil. Yang kedua, semayang orang yang lalai. Dia semayang-semayang tapi lalai dalam semayang. Macam mana lalai? Yang pertama, lalai dalam semayang. Tengah semayang nampak undertaker. Tak kenal ke dari mana? Tengah semayang nampak Lionel Messi. Kenal ke dah? Tahu tak tuan-tuan dan perempuan yang jadi idola tuan-tuan tu, Lionel Messi tu keturunan Yahudi, tahu? Bermakna kalau tuan-tuan minat benarkan dia, minatkan Yahudi tu. Sama minat dengan apa? Benjamin Netanyahu. Tengah semayang nampak siapa? Nampak siapa lagi? Ya Allah, tak ada orang nampaknya. Nampak Frank Lampard. Itu orang lama-lama tu saya ingat lah, baru-baru minta tak ingat lah. Nampak apa? Nampak Ronaldinho. Lagi? Nampak Lee Chong Wei. Tak kenal? Itu apa namanya? Dalam semayang
Lalai nama semayang orang-orang yang lalai. Itu lalai yang pertama. Lalai yang kedua, lalai daripada mengerjakan semayang dalam waktunya. Ya, subuhnya pukul 9. Itu lalai tu ya. Lagi itu yang kita tengok sebelum Jumaat dalam tamnya qudut. Allahumma dini man hadani. Keren qudutnya sebelum Jumaat tu. Ada tak? Ya, ada ke tak ada? Ada, itu lalai lah tu. Ya. Yang ketiga, lalai daripada mengerjakan berjemaah. Orang lelaki saja, perempuan tak boleh ya. Orang lelaki ni 5 waktu sehari semalam mesti semayang berjemaah. Siapa sengaja semayang di rumah, semayangnya semayang sesat. Lantak lah, marah-marah lah. Bukan saya yang ngabarkan, ni Nabi. Nabi ngabarkan, tuan-tuan baca hadis Muslim, Sahih Muslim, ada dalam itu. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum, kata Nabi. Sekiranya kamu sengaja semayang di rumah kamu, seperti mana kawan-kawan kita yang tak hadir malam ini kerana mereka semayang di rumah mereka masing-masing. Rupanya zaman Nabi itu ada juga dia main ponting semayang berjemaah ni. Ada juga semayang di rumah. Itu yang Nabi sampai nak bakar rumah-rumah dia tu yang tak pernah datang ke masjid tu ya. Tapi tak jadi bakar. Kenapa tak jadi? Kerana dalam rumah tu ramai perempuan dan kanak-kanak. Tak jadi dibakar dia Nabi. Kalau dia habis rentung rumah dia. Ya. Maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu, kata Nabi. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu. Sesat tu ya. Tahu ke sesat? Sesat tak jumpa-jumpa jalannya, itu sesat. Macam dia nak pergi ke kampung Kelebang Jaya, cari tak jumpa, terus ke Anyai. Jauh ke dekat sesat. Itu sesatnya. Orang yang sesat tu dia payah nak jumpa tempat kembalinya. Itu dia tuan-tuan. Itu orang semayang lalai. Orang semayang lalai, tuan-tuan dan perempuan, jangan takut. Tuhan nak bagi hadiah istimewa, special offer for those who semayang lalai. Siapa nak hadiah ni? Angkat tangan. Hebat hadiah ni tau. Saya nak baca hadiah. Allah ngapa ni? Allah janji nak bagi hadiah tu. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Siapa nak angkat tangan? Ya Allah tak nak dah. Fawailul lil musallin. Allah nak bagi wail. Wail tu apa? Neraka. Siapa nak angkat tangan? Satu neraka. Dia bukan nama neraka. Wail tu adalah satu lembah dalam neraka Jahannam. Satu lembah dalam neraka Jahannam, yang kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi memakan masa 500 tahun penerbangan. Itu namanya wail. Siapa hendak angkat tangan? Jadi lain kali kalau semayang, kena ingat apa dalam bacaan tu ya. Semayang tu bila kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, kita ingatlah apa artinya. Carilah kitab-kitab yang mengandungi makna dalam semayang. Kita tahu apa yang terkandung dalam bacaan dalam semayang tu, barulah kita khusyuk. Kalau tidak, macam orang pandai nyanyi Hindustan lah, maknanya tak apa-apa. Saya pun pandai nyanyi Hindustan tau. Ya ho janggali kahe, apa artinya? Apa artinya? Apa artinya dia mak? Tak ngelin lah, tak tahu. Apa gunanya? Jadi sebab itu carilah makna-makna dalam sembahyang. Paling kurangnya Fatihah tu tahu maknanya, tahiyat tu tahu maknanya, duduk antara dua sujud tu tahu maknanya, tasbih rukuk tahu maknanya, tasbih sujud tahu maknanya. Banyak buku-buku yang mengandungi makna-makna dalam sembahyang. Carilah. Kalau tak dapat juga, cari-cari tak jumpa, pergi ke kampung cari. Ada insya-Allah. Di kampung tu ada satu kedai namanya Al-Ista Enterprise. Ada jual. Tahu dah tak? Tak tahu, tak widak lah. Saya ngabur aja. Cari mana-mana dalam sembahyang tu. Itu yang kedua. Yang ketiga antara ingat dan tak ingat.
Antara ingat dengan lupa. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Ya. Tengah ingat tu ingat dah, lepas tu dah lupa balik. Dah sedar-sedar. Mayang kau rupanya ya. Lepas tu dah lupa balik. Dia. Kata tok guru saya, semayang kau itu semayang tarik tali namanya. Tarik tali, orang tarik tali tau. Kadang-kadang ke depan, kadang-kadang ke belakang. Kalau kita kuat tarik ke belakang, kita ke belakang, ke depan. Ke belakang ya. Kalau orang tu lebih kuat dari kita, orang tu pula narik kita ke depan. Itu kita pula kuat, orang tarik balik. Itu tarik tali. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Ya. Yang itu kata Imam Ghazali, dia setakat mana yang ingat itu dapat pahala. Setakat mana yang lupa itu dapat dosa. Jadi bila dicampur lah, mana banyak? Banyak ingat ke banyak lupa? Kalau banyak ingat daripada lupa, apa? Dapat banyak dosa ke banyak pahala? Banyak ingat daripada lupa. Banyak pahala ke banyak dosa? Banyak pahala. Kalau lupanya lebih, ingatnya korang, banyak dosa. In the end, calculate lah mana banyak. Banyak dosa ke banyak pahala. Kata Imam Ghazali, aku harap kalau yang banyak lupa tu daripada ingat, aku harap tidak dia tidak menjadi beban bagi dia dimasukkan ke dalam syurga juga, diterima juga lah. Aku harap, kata Imam Ghazali, tapi dia pun tak jamin. Kalau banyak lupa daripada ingat. Sebab itu tuan-tuan, hendakkan pahala khusyuk, tak ada jalan lain. There is no other way. Mesti sembahyang berjamaah. Kerana berjamaah tu orang yang ingat akan membantu orang yang lupa. Dia dapat pahala ingat, orang sebelah dia lupa, dapat orang sebelah pun jangkit pahala ingat juga. Kemudian orang yang sebelah tu pula ingat, dia pula lupa, orang sebelah tu pula membantu dia. Jadi dia tolong menolong, lazim melazimi, kait mengaiti. Itu dia suruh kita berjamaah tu, ya. Itu yang suruh kita sembahyang berjamaah tu supaya apa? Tolong menolong antara satu sama lain. Jangan rajin bulan puasa aja. Lepas puasa tu, tengok raya tu penuh ini, ramai ini dah sembahyang. Dia nak mesti setiap masa. Jangan jadi orang yang mementingkan bulan Ramadan aja. Bulan Ramadan, hebatnya, warak benar dia bulan Ramadan. Lepas je Ramadan dah jadi wakrak balik. Kita nak apa? Ramadan ke bukan Ramadan ke, Ramadan ni hanya dia sebagai pencetus. Sebagai pencetus. Lepas itu kita istiqamah berterusan. Ya. Jadi kalau hendakkan pahala khusyuk, walaupun tak khusyuk, mesti berjamaah. Memanglah berjamaah tu payah sikit. Itu dah. Kena pakai jubah, kena pakai sorban, kena pakai baju Melayu, kena pakai telekung yang baik-baik sikit, ya tak? Kalau berjemaah lah, kena pakai apa lagi? Kena pakai selepang, udahlah sorban selepang pula lagi. Itu kalau berjemaah. Kalau seorang di rumah senang sikit, kain selai je, baju hidak berkepiah menidam. Ada orang sembahyang apa itu di rumahnya, ada ke tak ada, kain selai je. Bila kita tegur, ngapai mikir sembahyang kain selai je ni, baju pun tak payah, apa tak payah. Dia pandai awak kau. Kan aurat tu antara pusat dengan lutut. Udah tutup pusat tu, udah lah tu katanya. Pandai dia tau. Esok cetera pergi ke Aeon. Aeon apa yang baru ni? Yang tempat Jaya Jusko tu kan Aeon namanya kan? Pergi ke Aeon tu pakai kain selai je. Boleh? Atau pergi ke Giant Tanjung Mutan tu, pakai kain selai je, baju hidak, kasut hidak, boleh? Biar hidak, boleh? Bila tanya orang apa mikir ni, kain selai aja. Tidak malu, apa nak malunya? Kan aurat tu antara pusat dengan lutut. Boleh jawab apa tu? Ya. Kalau dengan orang beria benar, dengan baju jaket dan dengan apa, kalau dengan Tuhan kain selai je. Bukan tuan-tuan ni dengan menalang mata dengan saya ni. Ini orang lain. Ini dia. Yang ketiga antara khusyuk dengan lupa, ya, antara khusyuk dan lupa. Ini tak dapat pahala lah. Dan yang keempat, yang ini baru dinamakan sembahyang, iaitu sembahyang orang yang khusyuk. Allah ada janji ni, qad aflahal mu'minun. Lagi, allazina hum fi salatihim khashi'un. Kata Allah, ya, beruntunglah orang-orang yang beriman yang mereka itu khusyuk di dalam sembahyang mereka. Ya.
Macam mana khusyuknya? Macam Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kalau boleh macam itulah. Satu hari Ali kena panah. Ada panah tu kadang-kadang orang ada yang katakan kena di betis. Ada orang katakan kena di belikat, tak kira lah. Yang tepatnya dia kena panah. Di mana-mana tak kira. Lepas kena panah tu sahabat suruh dia semayang. Ali semayang kamu katanya. Ya. Ali pun semayang. Bila dia takbir Allahu Akbar. Tengah dia semayang tu lah sahabat-sahabat cabut anak panah dari betis tu. Tuan-tuan dan puan-puan, anak panah ni bukan macam pisau tarik gitu senang ya. Anak panah ni dia ada jorin, betul ada apa? Dia bukan boleh cabut orang itu aja. Dia lekat macam apa tu? Nak buat apa? Nak dihonggih dulu, tahu ke honggih? Ya Allah, dia ni bukan orang Perak kan ni. Nak dihonggih. Cabut. Baru boleh. Sakit ke dah buat apa tu? Ya, tak kaya ambil panah track kena kali. Biar saya ngonggih. Sakit ke tak? Punya sakitnya. Tapi Ali tak usahkan ngadu sakit. Sakit tak ada. Berkerut muka pun tidak. Begitu khusyuknya dia sembahyang ya, bila dia berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang di luar langsung tak ingat apa-apa. Sedar-sedar dah cabut je, bila pergi salam dia tahu dah tak ada anak panah di betis ni. Itu Ali. Kita tuan-tuan tusukkan panah, nyamuk banyak pun batal sembahyang ya tak? Batal ke tak? Itu kita ya. Saya lah tuan-tuan, tak saya ini dia orang yang khusyuk dalam sembahyang memang untung, kerana bila dia khusyuk dalam sembahyang dia akan menunaikan segala tuntutan sembahyang itu sendiri ya. Kita sembahyang ni ada aku janji, ada tak aku janji dalam sembahyang? Ada ke tak? Apa aku janjinya? Apa aku janjinya? Semua orang ada sebut aku janji tadi ni. Apa dia? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tu aku janji tu. Sesungguhnya semayang aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku semata-mata kerana Allah Rabbul Alamin, yang menjadikan alamin. Bermakna kita nak hidup kerana Allah, nak ikut peraturan Allah dalam hidup ni banyak. Ada ekonomi, ada masyarakat, ada pendidikan, ada akhlak, ada apa lagi? Perjuangan. Itu semua nak ikut lillahi rabbil alamin. Janji dengan Allah. Ada pakaian, ada kenuri kenara, semua nak ikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah janji tu. Tiba-tiba kita mungkir janji. Mana tengah sembahyang inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tengah sembahyang pakaian punya tutup aurat betul-betul. Ya, rambut selai pun tak nampak orang sana tu. Udah salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, buka tudung. Udah tepongeh rambut tu. Tadi dah janji. Udah janji nak berpakaian ikut syariat Allah. Lepas tu buka tudung. Udah ngelembung aja rambut ke sana kemari. Tahu ke ngelembung? Ada mana tengok dia orang ngelembung rambut sana kemari. Tadi dah janji tu, tiba-tiba mungkir janji. Ya. Setengah orang begitu juga. Mulai tu beria benar janji je. Dah lepas salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia pun terus nganyong sikal laju. Kenapa? Pergi kedai nombor ekor. Ngambil nombor ekor 2558. Tahu mana 2558? Ada luar tu. Ada luar tu, hijau warna tu. 2558. Jangan pula ngambil lepas ni masin pula ustaz aku try jangan harui itu dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Dia aku janji. Tapi orang yang sembahyang khusyuk ni, dia akan melaksanakan tuntutan sembahyang itu sendiri ya. Dia nak ikut syariat Allah dalam apa jua. Kerana dia sedar dalam Quran Allah sebut al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, kata Allah surah Al-Maidah ya. Hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu, dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu, dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Di sini Allah sudah istihar, Islam itu sudah sempurna. Tahu ke sempurna?
Ya Allah, sempurna ni cakap Melayu. Tahu ke apa benda sempurna? Lengkap. Cakap orang putih sempurna apa? Complete. Oh, pandai dia cakap orang putih ya. Lagi satu. Selain dia complete apa? Perfect. Islam is already perfect. Dan Allah hanya terima yang Islam semata-mata. Lain dari Islam Allah tak terima. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah dalam Quran ya. Surah Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Jadi Islam sudah perfect. Kalau dah perfect, buat apa kita ambil cara hidup lain? Cuba jawab. Who wants to answer? When Islam is already perfect, why do you want to go for other methods other than Islam? Islam dah perfect, kenapa tak nak ambil Islam? Mentokar dah perfect, kenapa tak nak ambil mentokar yang perfect? Mentokar kita dah perfect, kenapa tak mentokar lain? Rumah kita dah perfect, kenapa tak rumah lain? Surau kita dah perfect, kenapa tak surau lain? Saya nak tanya orang belakang tu, kalau suami puan-puan perfect, tak ada suami lain. Yang pertama muda, yang kedua kaya, yang ketiga romantik, yang keempat pemurah, yang kelima prihatin terhadap isteri, yang keenam senyum aja kepada isteri, yang ketujuh tak pernah marah isteri, yang kelapan apa lagi? Sentiasa berkata dengan lemah lembut kepada isteri. Ndak ke suami lain? Ngangguklah ndak. Ndak kita nak. Dah ngelil ada ramai orang ngelil. Tak nak. Begitu juga tuan-tuan ni, saya tanya kalau isteri tuan-tuan ini perfect, yang pertama muda, yang kedua cantik, yang ketiga seksi, yang keempat pandai masak, yang kelima romantik, yang keenam peka terhadap suami, yang ketujuh lemah lembut kepada suami, yang kelapan dia tidak taat kepada lain selain daripada suami dia. Ndak ada isteri lain. Yang itu ndak. Yang itu ndak katanya. Itu melawak itu ya. Jadi Islam is already perfect. Islam macam itu. Jadi kita tak perlu pada cara hidup yang lain daripada Islam. Ini orang yang sembahyang yang khusyuk nanti, dia hanya menjalankan cara hidup Islam dalam apa juga. Kenuri kelara ikut Islam, makan minum ikut Islam, pakaian ikut Islam, perjuangan ikut Islam, masyarakat ikut Islam, didik anak-anak isteri ikut Islam. Kenapa? Islam itu sudah perfect. Tak nak cara hidup yang lain. Kerana dia takut kalau dia ambil lain daripada Islam, Tuhan tak terima. Ini sembahyang yang khusyuk. Sembahyang para sahabat. Sembahyang para wali. Saya pun dah jadi wali. Tapi wali itu tak pakai. Itu wali nikah tak pakai. Yang tak wali apa? Wali Allah. Macam siapa? Macam Syekh Junaidil Baghdadi, itu wali Allah ya. Syekh Imam Al-Ghazali, itu wali Allah ya. Itu nak pakai tu ya. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, semua imam-imam mujtahid itu wali-wali kalau kita tahu. Ya, nak macam itu. Mereka itu sembahyang mereka bukan macam kita sembahyang. Manjang lupa aja. Kita sembahyang, ada satu cerita ini, peringkat balik kedua. Boleh kita cerita satu lagi, satu last ya. Peringkat yang kedua tadi, sembahyang yang lalai tadi. Ada satu surau tepi jalan, bukan taman anda jauh dari jalan. Surau tu tepi jalan. Jadi orang sembahyang maghrib berjemaah. Udah sembahyang berjemaah, orang lain pun bersembang lah belakang tu. Di veranda tu belakang dia. Dia ikut minat lah. Orang kaki pancing dia sembangkan ikan. Cikgu bersama cikgu, kerani bersama kerani, ahli sokan bersama ahli sokan, peminat bola sepak bersama dengan peminat bola sepak. Kan orang putih ada kata birds of a feather flock together. Burung yang sebulu tu sentiasa terbang sama-sama. Begitulah. Tapi ada seorang depan tu dia semayang. Lepas satu, lepas satu, lepas satu semayang ni tahu. Tak berhenti-henti. Ya. Tengah dia semayang tu lalu satu konvoi. Tahu apa konvoi?
terak askar. Ya. Daripada Hulu Kinta. Polis Hulu Kinta lalu PGA. Lalu rom. Lepas tu rom. Rom. Rom, begitulah. Rom. 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 Lama-lama berhenti. Tak ada lagi dah. Dah habis. Orang yang sembang tu sembang lah. Kemana polis tu ramai-ramai benar ya, sampai 13 buah terak. 13 buah terak lalu kemana agaknya, kata orang belakang. Orang yang tengah semayang tadi, kebetulan dia tengah dah habis tayat akhir. Dia pun salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun pusing belakang balik. Bila pula 13, 14 kata. Tahu kata mata moral of the story ni? Artinya apa? Dia bukan sembahyang apa buatnya? Milang lalu mtoka tu. Ratu dua. Itu khusyuk ke tak khusyuk tu? Agak-agak di antara tuan-tuan ni ada tak yang kopi tu? Tak ada. Yang ada seorang ni. Itu betul ya. Ini dia tuan-tuan ya. Dan yang kelima, last sekali habis ya. Yang last sekali ya. Yang kelima ialah sembahyang rasul-rasul dan nabi-nabi. Yang ini tak payahlah saya cerita pun. Ada ke Rasul ni angkat tangan? Tak ada. Tak ada apa nak cerita. Ulam Rasul ada? Di mana? Tuluk Intan tu nama Kedah. Ya. Rasul-Rasul tu Nabi Muhammad semayang macam mana? Sampai bengkak-bengkak kakinya. Sampai satu malam dia semayang punya lama berdiri sampai terjelepuk. Tahu terjelepuk? Terjatuh. Ya, terduduk. Ditegur di Aisyah ketika itu, ya Rasulullah, yang kamu teruk-teruk benar ni ngapa? Bukankah kamu itu kekasih Allah? Kamu dah garanti masuk syurga, yang kamu beria benar sampai terjatuh-jatuh tu ngapa? Kalau kita ditegur di isteri kita waktu itu macam mana agaknya? Kamu ni mati-mati orang nak semayang tak boleh. Kalau kita lah, kalau saya lah ya. Tapi Nabi tak ada, lembut je. Wahai Aisyah, katanya, tak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur, katanya. Afala an akuna abdan syakura, kata Nabi. Tak bolehkah aku menjadi hamba yang